Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma yassir wa la tu'assir bitambi bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim, amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membacakan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana kitab ini telah disusun oleh salah seorang ulama yang bernama Kiai Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan hadis ini dapat kita mengambil manfaat, di mana dapat kita memahami tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharaplah kita juga termasuk di kalangan golongan orang yang suka mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama menceritakan tentang kelebihan orang yang alim. Alim ini apabila disebutkan iaitu orang yang berilmu. Man Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah disebut di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun, iaitu dua orang lelaki. Pertama, orang yang abid, iaitu ahli ibadat. Yang pertamanya ahli ibadat, abid. Yang keduanya orang yang alim, wa'alimun, wa'alim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fadlul alimi alal abidi naqafadli ala adnakum. Kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, bermakna orang yang diberi ilmu lebih tinggi lagi daripada ahli ibadat, seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlul ard hatta namlata fi hujriha wa dahitana fil bahri wa yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehinggakan semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan, iaitu seseorang yang menyampaikan ilmu tentang hukum hakam, mengajar cara solat, mengajar cara beribadat dan sebagainya. Maka di dalam hadis ini disebutkan sangat tinggi martabat orang yang alim itu bila dibanding dengan martabat orang abid yang tidak alim. Tinggi orang alim itu martabatnya daripada ahli ibadat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkannya dengan martabat baginda sendiri bila dibanding dengan martabat sahabat yang paling di bawah sekali. Di sisi lain pula, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Bayangkan bagaimana Allah, para malaikat dan seluruh penghuni 7 lapis langit
Begitu juga segenap penduduk bumi, manusia, jin, binatang, sehingga semut-semut yang ada di dalam lubangnya. Dan ikan-ikan yang ada di laut, semua itu mencintainya dan mendoakan supaya orang yang alim tadi senantiasa mendapat kebaikan di dalam segenap kelakuannya. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung bagi orang yang alim. Maka tidak ada orang lain yang dapat kecintaan seperti yang didapati oleh orang yang alim itu. Maka dengan itu, janganlah kita malas mencari ilmu. Jangan kita malas ataupun menjadi jemu untuk mencari ilmu. Kerana hasilnya sangat mulia dan tinggi sekali apabila kita itu mendapat ilmu. Kerana ada hadis yang menyebutkan tentang kehebatan orang yang alim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihu wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Subhanallah. Seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya atau syaitan daripada 1000 abid yang tidak alim. Maka orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Kerana si alim itu tahu caranya untuk melawan godaan syaitan, dan dapat pula orang alim itu memberi bimbingan kepada orang lain supaya ia selamat dari godaan syaitan. Bahkan si alim itu, orang yang alim itu dapat pula menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan sangat takut kepada orang yang alim kerana dia dapat memelihara dirinya dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Ini berbeza dengan seorang abid yang ahli ibadat yang hanya menghabiskan waktunya dengan beribadat saja, tidak menyampaikan ilmu, tidak menyelamatkan umat. Dia tidak dapat memberikan bimbingan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang ia sendiri masih dapat disesatkan oleh syaitan. Maka dari kerana inilah orang yang alim itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan dibanding dengan si abid. Pernah dulu almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus rahimahullah ta'ala menyebutkan, di dalam sebuah masjid ada orang yang alim sedang tidur, ahli ibadat yang sedang solat. Maka syaitan dia takut kalau orang alim itu bangun dan membetulkan ibadat ahli ibadat tadi itu. Dan orang yang beribadat tanpa ilmu, maka akan banyak kerosakan-kerosakan yang dilakukannya. Maka dengan itu ilmu ini sangat penting kerana ia mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasi akramu indallah. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat bertanya kepada Nabi. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah, akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadzan nas'aluka. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan. Lalu baginda Nabi SAW pun menjawab, Fa Yusufu Nabiullah ibn Nabiillah ibn Nabiillah ibn Khalilillah. Kalau begitu mungkin yang kamu maksudkan itu Nabi Yusuf alaihi salam, kerana baginda adalah seorang nabi, anak seorang nabi, anak kekasih Allah. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Maksud daripada tadi itu iaitu maksudnya Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam itu semua keturunan Nabi. Lalu mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan. Bukan ini yang kami tanyakan. Maka Rasulullah pun
Bersabda, fa'an ma'adinil arabi nas'alunni. Apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Naam ya Rasulullah. Betul. Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fakhyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dulu, itulah juga orang-orang yang baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dengan hal-hal agama. Iaitu sebelum itu dalam keadaan jahil, tidak mengerti ilmu agama, tetapi setelah menuntut ilmu, Allah kurniakan kepada dia kefahaman ilmu, maka orang ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala martabatnya. Kerana sesungguhnya ilmu ini telah mengangkat martabat siapa yang memilikinya. Barang siapa yang mempunyai ilmu pasti tinggi martabatnya walaupun ia masih lagi muda atau hanya dari keturunan orang yang miskin. Sebaliknya orang yang tidak berilmu itu martabatnya rendah walaupun ia keturunan orang bangsawan atau keturunan orang kaya. Itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi makhluk. Maka itulah ilmu lah yang menentukan tinggi atau rendahnya martabat seseorang, bukan harta dan keturunan. Kalau di sisi makhluk, mungkin mereka melihat dengan adanya jawatan, kedudukan, kekayaan, itulah yang tinggi martabat yang dipandang oleh makhluk. Tetapi di sisi Allah, Allah SWT hanya memandang kepada orang yang berilmu, orang yang diberi kefahaman dalam urusan agama. Kerana dia dapat membimbing manusia ini ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang keempat, orang alim itu hidupnya berkat. Iaitu kita nak kehidupan kita itu mendapat keberkatan di sisi Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersama saya pada malam ini, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu, mendengar hadis, itu juga mendatangkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu faqihu fid din. Orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Inihtija ilaihi naf'ah wa inistughniya anhu akhna nafsahu. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau tidak diperlukan oleh orang, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni dia tidak menyusahkan orang lain. Maka sungguh berkat orang yang alim itu, kerana dia senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia dapat menunjukkan jalan kepada manusia, jalan yang benar, dan dia tidak akan membebankan orang lain, tidak akan menyusahkan orang lain. Sebaliknya, orang yang jahil itu senantiasa membawa ataupun membuat kerosakan di muka bumi ini. Maka sangat malanglah kalau kita itu masih lagi dalam keadaan jahil. Kadang-kadang dia tidak mahu menolong orang yang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi hasilnya justru tambah merosakkan mereka. Ini yang kita takut. Tetapi bagi seorang alim itu, kalau dia dipanggil mengajar, itu memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia tidak mahu lagi didengari oleh orang lain, itu tidak mengapa baginya. Kerana dia tahu bagaimana untuk dia beramal dan sebagainya, maka dia tidak menyusahkan orang lain. Maka pilihan di tangan kita, apakah kita nak bersama dengan orang alim ataupun tidak. Dan ulama ini bermacam-macam jenis. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya
Nabi SAW bersabda, al-ulama salasatun rajulun asya mi'ilmihi wa asyan nasu bihi. Ulama itu ada 3 jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Apa yang disampaikan, dia juga melakukan. Dia suruh orang tahajud, dia pun tahajud. Dia suruh orang witir, dia pun witir. Dia suruh orang berpuasa. Ya, ni puasa-puasa sunat, dia juga turut melakukan. Dia suruh orang berinfak, dia juga berinfak. Mengamalkan ilmunya. Dia suruh orang berzikir, dia juga turut berzikir. Dia suruh orang baca Quran, dia juga baca Al-Quran. Itu iaitu orang alim yang ilmunya itu berkat. Dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya, yakni tidak mengamalkan ilmunya. Ini bahaya bagi seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dia dalam matan Zubat, Syekh Ruslan mengatakan mereka ini akan diazab oleh Allah SWT lebih daripada penyembah berhala. Nauzubillahi min zalik. Warajulun asyan nasi bihi wa ahluka nafsah. Warajulun asyi bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Ketiga, orang alim yang hidup dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Iaitu bermacam-macamlah. Ada 3 jenis ulama sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah. Orang yang alim itu berbagai-bagai. Yang satu ini misalnya lebih berperanan daripada yang lain, iaitu masyarakat sangat merasakan peranannya dan dia juga mempunyai keahlian dalam memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua orang dilayannya, tidak mengapa, kerana dia mengetahui bahawa orang memerlukan kepada ilmu. Maka kewujudannya di tengah-tengah masyarakat laksana lampu yang menyinari kawasan di sekelilingnya. Ini seorang alim yang begitu baik. Dan ada pula orang alim yang berperanan di masyarakat, orang lain dapat mengambil manfaat dari ilmunya, tetapi dia sendiri jauh dari mengamalkan ilmu yang ada di dalam dadanya. Seumpama dia menggalakkan orang untuk solat berjemaah, tetapi dia sembahyang seorang-seorang, dan sebagainya. Dan ini disebutkan seumpama lilin yang membakar dirinya. Lilin, dia menerangi orang lain tetapi membakar dirinya. Dan ada pula orang yang alim yang dia dapat mengambil manfaat dari ilmunya, tetapi dia tidak dapat menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Mungkin ia tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan ilmu dan orang lain sulit memahami apa yang disampaikan. Memang orang alim itu tidak sama peranannya, namun mereka tetap tidak merosakkan masyarakat, iaitu senantiasa membimbing masyarakat ke jalan yang baik, ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Pernah saya bertemu dengan beberapa kerabat saya yang mereka itu mengajar, tetapi hanya mampu untuk mengajar di sekolah contohnya, tetapi dia tidak boleh menyampaikan kepada orang ramai ketika di masjid ataupun di surau untuk membaca kitab-kitab dan sebagainya. Ini dia sendiri yang mengatakan dia mengaji jauh, Masya Allah, Tabarakallah, tetapi belum mampu, ada kemampuan untuk menyampaikan dan berdepan dengan orang ramai. Baik. Hadis yang seterusnya, menuntut ilmu berarti menuju jalan ke syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT yang bersama dengan saya pada malam ini adalah orang yang menjalani jalan untuk ke syurga, dan kita dipertemukan secara maya di sini. Insya-Allah kita berharap, kita berdoa agar Allah temukan kita di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubuhu bihi ilman, salaqallahu bihi tariqan min turqi fil jannah." Barang siapa yang menjalani satu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Seumpama tuan-tuan yang sedang menuntun pada malam ini, mudah-mudahan tuan-tuan diberi jalan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam syurga, kerana menyukai kepada ilmu ini. Wa innal malaikata latada'u ajanitaha ridan latal bil ilm. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Mendapat keredaan daripada malaikat, makhluk Allah SWT yang tidak ada dosa. Wa innal alimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hiyatanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan ampun bagi orang yang alim, sehingga ikan yang ada di laut sekalipun. Wa in fadlal alimi ala abidi kafadlil kamari lailatal bahri ala sairil kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Walakin warithu ilma faman akhazahu akhaza bihadzun wafir. Baik. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, iaitu ahli ibadat, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris nabi-nabi. Dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, iaitu wang emas, dan dirham, wang perak, tetapi yang diwariskan oleh mereka ialah ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu, berarti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Tuan-tuan yang mengambil ilmu pada malam ini mendapat habuan yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan dia ke dalam syurganya Allah. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan. Kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Subhanallah. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan yang tak tergambar oleh kita, kenikmatan di dalam syurga itu. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibandingkan dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Susah nak menuntut ilmu ini, nak kena istiqamah, nak duduk, nak menuntun, apatah lagi secara online ini kan, susah. Yang lebih banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita itu terlalai daripada menuntut ilmu. Maklumlah kita di rumah, macam-macam yang ada, makanan ada, isteri ada, anak ada, cucu ada, katil ada, TV ada. Susah. Kalau di masjid, di surau, itu berbeza. Kerana itu mungkin saja kehidupannya agak susah. Bagi orang menuntut ilmu itu, mereka bersusah-susah dalam menuntut ilmu berbanding dengan orang yang mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu. Yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk dapat mencapainya. Susah nak menuntut ilmu ni. Bukan mudah. Banyak halangan, banyak rintangan. Kerana itu begitu ramai orang yang tercicir di tengah jalan, tidak istiqamah. Dia tidak sampai ke penghujung jalan, justru dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Susahlah belajar ilmu ni, dia kata. Tak faham-faham, dia kata. Memang susah. Ilmu ini susah, tuan-tuan. Yang senangnya tengok TV, tidur, itu mudah. Tetapi menuntut ilmu ini perlu kepada kesabaran.
Namun bagi mereka yang tabah, sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan tuan-tuanlah yang akan mendapat kesejahteraan, kebahagiaan di akhirat nanti kerana tabah, kerana istiqamah dalam menuntut ilmu. Apakah wajib menuntut ilmu ni? Ya, na'am. Menuntut ilmu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilmi walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Innal malaika tad'u ijtihata li talibin ilmi ridwan bima yatlubuhu. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun di negeri China. Ada orang mempertikaikan hadis ni. Hadis ini kalaupun dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, ya kita ambil sebagai fadail amal, boleh kita amalkan. Kerana menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Bermaksud sejauh mana pun pergi menuntut ilmu. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghaparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Kalau kita melihat dalam riwayat yang lain, di mana Rasulullah telah bersabda, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanazir jawharal lu'lu'al wazzahaba. Allahu Rabbi. Menuntut ilmu itu wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas setiap orang Islam. Jadi orang yang meninggalkan menuntut ilmu hukumnya berdosa besar, kerana ini merupakan kefarduan, kewajipan. Dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Nauzubillah min zalik. Bermakna seorang yang menyampaikan ilmu tetapi kepada orang yang tidak berkehendak kepada ilmu, maka itu merupakan sia-sia. Maka itulah Islam menyuruh umatnya agar mereka senantiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan. Belajar ilmu ni tak lama mana tuan-tuan. Nanti lagi 5, 10, 15 minit berhentilah. Kita sembahyang isyak pula. Itulah sekadar-kadarnya bagi kita, orang yang kita mengaku kedaifan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Paling tidak kita dapat belajar sedikit dalam beberapa minit antara maghrib dan isyak ini. Bahkan kalau disuruh berangkat keluar negara sekalipun untuk mencari ilmu, walaupun ke negeri orang kafir, inilah di antara sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat di mana saja mereka mesti mempelajarinya. Namun Islam mengingatkan kita bahawa setiap ilmu itu hendaklah diletakkan sesuai untuk yang menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang yang rendah. Bermaksud, bagi orang-orang awam, kita sampaikan ilmu mengikut level mereka. Jangan kita baca kitab-kitab yang dalam-dalam perbahasannya, yang secara ilmiah, yang memeningkan kepala orang ramai dan sebagainya. Kerana yang demikian itu dianggap menyia-nyiakan ilmu seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Itu sebab menyampaikan ilmu ini perlu melihat kepada pendengar. Bagi orang-orang yang awam, sampaikan ilmu yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Jangan bawa perbahasan-perbahasan yang memeningkan atau yang membawa kepada kekeliruan kepada orang ramai. Sampaikan secara tepat, sampaikan secara amanah dan sebagainya. Apabila tuan-tuan menjadi orang yang alim, Masya Allah, tabarakallah, orang alim itu menjadi pilihan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya,
maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Jadi orang alim itu adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT, khairan, subhanallah, iaitu Allah SWT bagi kepada dia kebaikan yang begitu banyak. Jadi orang alim dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapakah begitu terjadinya? Kerana yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah, dan orang yang mengerti akan peraturan Allah atau hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna takwa yang dituntut daripada setiap muslim. Maksud takwa itu mengerjakan segala suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan. Ini diketahui oleh orang-orang yang alim, maka dia akan menjauhkan diri. Walaupun orang alim itu kadang-kadang dia tidak terlepas dari melakukan dosa, tetapi dia tahu untuk memperbaikinya dengan cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah, dengan menyesali perbuatannya dan sebagainya. Baik. Hadis yang seterusnya, pelajar agama sama dengan seorang mujahid, iaitu tuan-tuan yang belajar agama. Dosanya diampuni dan rezekinya dijamin. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menuntun adalah orang yang akan dijamin rezekinya oleh Allah dan diampunkan dosa tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar mencari ilmu maka ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah. Memang kita tak boleh keluar sekarang ni, PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tak ada majlis ilmu. Tetapi kita keluar juga daripada kepompong kejahilan. Kita keluar daripada diri kita yang tidak mengerti ilmu. Kita ambil masa sedikit untuk kita menuntut ilmu pada malam ini. Wa an Sagrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilmi kana kafaratan lima madha. Barang siapa mencari ilmu maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan Allah SWT menghapuskan dosa tuan-tuan dan perempuan yang menuntun pada malam ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa yang lalu yang secara terang, secara sembunyi, secara sengaja, secara tidak sengaja, banyak dosa kita kan. Maka dengan itu kita berharap dengan majlis yang kita lakukan ini kita mendapat keredaan Allah dan diampunkan oleh Allah SWT dosa kita. Wa an Ziyad bin Haris Sudai marfu'an, man talaba ilmi taqaffalallahu lahu birizqih. Daripada Ziyad bin Haris Al-Sudai radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ilmu maka Allah menjamin untuk mencukupkan rezekinya. Mudah-mudahan tuan-tuanlah yang akan dicukupkan rezeki oleh Allah SWT, kerana sangat-sangat beruntung orang yang belajar ilmu agama. Setiap hari amalnya dihitung seperti seorang yang berjihad fi sabilillah, ataupun berperang ke jalan Allah. Dia mendapat pahala yang besar dan fadilat yang tak terhingga banyaknya. Di samping itu rezekinya pula senantiasa dijamin oleh Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, adakah orang yang lebih baik daripada itu? Atau adakah suatu cita-cita yang lebih tinggi dari pemberian ini? Sudah tentu tidak. Maka jadikanlah diri kita itu sebagai penuntut ilmu yang hakiki, supaya kita itu mendapat segala kelebihan yang disebutkan oleh hadis-hadis tadi. Baik. Hadis yang ke-10, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Ghufwata bin Amir radhiyallahu anhu qala ta'allamu qabla dhannin yughni qabla alladhi
la yatakallamuna bizanni. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Sebab kalau kita tak ada ilmu, orang mempertikaikan itu, ini, kita tak dapat nak jawab. Kita tak dapat nak betulkan dia. Kerana kita juga tidak mengerti. Ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran atau hadis itu mesti difaham seperti cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah SAW. Bukan faham cara kita. Faham sebagaimana sahabat memahami apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ataupun dalam kata yang lain, tuan-tuan, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya agama itu daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal mereka dari wahyu. Orang yang mendahulukan akal, dia kadang-kadang mempertikaikan adanya azab kubur, adanya malaikat yang menulis catatannya, maka dia melakukan perkara-perkara yang buruk. Sedangkan dia tidak tahu setiap perkara itu baik dan buruknya akan dicatat, diperlihatkan kepadanya. faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tekak kurang air. Kepanasan di Selangor ni, Kuala Lumpur panas. Jadi setiap kebaikan ataupun keburukan sebesar zarah akan diperlihatkan, maka orang alim dia takut. Mereka mengatakan apabila agama ini sesuai dengan akal, maka kami terima. Dia hanya mengikut akal saja. Logik akal. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal lebih dari wahyu. Kerana itu mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Itu sebab dia tidak mengambil Islam secara cumul, secara menyeluruh. Al-Quran pun dia pilih-pilih saja hukum. Apabila hukum tu kena pada dirinya, dia tolak. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang dikenali dengan golongan Islam liberal. Sekarang ada liberalisme yang menggunakan akal. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mesti didahulukan dari akal, bukan mendahulukan akal daripada wahyu. Baik. Hadis yang terakhir sebelum kita berhenti. Tengok sekejap saja tuan-tuan belajar. Tak lama mana pun. Itu pun tak boleh nak menyampaikan banyak-banyak. Tekak pun kering. Musim panas ni kan. Carilah ilmu sebelum ianya hilang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu faraidal wal Qur'anu 'allimu wa'allimun nas fa inni maqbud. Wa zada razin wa inna masalal alimil ladzi la ya'lamu faraidil kamasalil burnasil ladzi la ra'sa lahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kamu ilmu faraid dan Al-Quran, iaitu cara pembahagian harta. Berapa bahagian untuk lelaki, berapa bahagian untuk perempuan. Nanti pening kepala kalau kedua ibu dan ayah kita meninggal. Dan ajarkan akan dia kepada orang lain kerana aku akan meninggal dunia, kata Rasulullah. Rasulullah menuntut kita belajar ilmu faraid agar kita tahu cara-cara pembahagian harta dan sebagainya. Dan menambah Imam Razin di dalam riwayatnya, sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti burnus yang tidak ada kepalanya. Maksud burnus itu ialah sejenis baju yang bersambung dengan kopiahnya,
yang biasa dipakai oleh orang Arab. Kan ada bajunya, ada kopiahnya, disambung begitu. Jadi baju burnus itu kumpulan dari dua bahagian, baju dan kopiah. Jadi orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid diumpamakan seperti baju burnus yang tidak berkopiah. Maka kelihatan pada baju itu kecederaannya kuranglah. Baik. Jadi ilmu-ilmu agama ni banyak cabangnya. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita saya mengajarnya setiap hari Sabtu subuh, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Fiqh tentang solat, puasa, haji, umrah, itu semua fiqh. Cara-cara berwuduk, jenis-jenis air, bab apa lagi, bab haid, nifas, itu fiqh. Tasawuf, iaitu membersihkan hati dan menjaga ketujuh anggota kita. Tafsir, menafsirkan Al-Quran. Bukan semua orang boleh menafsirkan Al-Quran, dan lain-lain. Banyak ilmu agama ini. Sedangkan ilmu faraid ini sebahagian daripada ilmu fiqh. Itu ilmu fiqh faraid. Dan ilmu faraid ini ialah ilmu yang membicarakan pembagian harta pusaka orang yang mati. Dan ilmu faraid ini termasuk antara ilmu yang begitu banyak dilupakan oleh para ulama sendiri. Kurang orang mengajarnya. Maka dari kerana itu Nabi kita berpesan agar ilmu ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Bukan tak ada orang yang mengajarnya, tetap juga ada. Jadi cukuplah sekadar itu untuk kita sampaikan. Kita akan sambung hadis yang ke-12 sampailah kita mengkhatamkan kitab ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis setiap hari Ahad Maghrib, kita akan mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT akan merahmati kita, mengampuni dosa kita, dosa kedua ibu dan ayah kita, dosa pasangan kita, dosa anak-anak kita, dosa adik-beradik kita, dosa kaum kerabat kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita. Semuanya kita doakan agar Allah SWT mengampunkan dosa-dosa orang Islam. Allah marham ummat Sayyidina Muhammad, Allah ma'asli ummat Sayyidina Muhammad, Allah ma'farij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.